Baik, jika anda peniaga, kalau tak peniaga jangan dengar video ni. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliku wal khatimi lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jika anda peniaga kedai makan ataupun anda buat perniagaan kecil-kecilan di tepi jalan, menjual nasi lemak ke ataupun menjual makanan apa-apa di tepi jalan secara offline orang kata. Baik, dengar baik-baik. Jika anda peniaga, kalau tak peniaga jangan dengar video ni. Khas untuk mereka yang berniaga saja. Kalau kamu tak berniaga tapi kamu ada rakan-rakan kamu yang berniaga di tepi jalan, nasi lemak ke, berniaga makanan ke, kecil-kecilan ke, ataupun berniaga air tepi jalan, dengar baik-baik. Petang ni, tengah hari ni Ustaz live sekejap saja sebab Ustaz nak nyatakan mengenai beberapa perkara ni sebab ramai yang tanya Ustaz mengenai ini. Baik, ini adalah amalan-amalan yang kamu kena amalkan jika kamu berniaga di tepi jalan. Tolong komen tajuk kita hari ni, amalan untuk kita buang negatif energi ataupun nak elak sihir di tepi jalan ataupun nak elak daripada gangguan jin di tepi jalan. Inilah dia amalan-amalan yang kamu kena amalkan. Baik, Ustaz live sekejap sahaja. Siapa yang berniaga burger di tepi jalan ataupun berniaga nugget ke tepi jalan kecil-kecilan, ilmu ni sangat penting untuk kamu ada. Sebab kalau kamu tak ada ilmu ni, kamu kemungkinan besar akan disihir. Jangan main dengan sihir. Sihir seperti bom jangka. Kita tak tahu dia datang bila dan dia meletus bila pun kita tak tahu. Boleh? Siapa nak tahu ilmu ni tolong komen nak tahu, dan kalau kamu tak meniaga tolong tag kawan-kawan kamu dan share video ni banyak-banyak insya-Allah. Okey, minta share saja. Okey. Okey. Ustaz bagi masa 1 minit untuk kamu share. Video ni insya-Allah. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Apakah amalan yang kita perlu amalkan supaya kita tak terkena gangguan jin? Okey, 2 benda yang perlu kamu kena tahu. Pertama, gangguan daripada bangsa jin dan gangguan daripada manusia ataupun gangguan daripada manusia dan jin serentak. Boleh? Macam mana Ustaz dari gangguan daripada bangsa jin? Okey, gangguan daripada bangsa jin ni adalah contohnya kita membunuh jin tu, anak dia ataupun tempat dia kita rosakkan. Okey. Untuk peniaga burger ke apa-apa perniagaan di tepi jalan, dengan baik-baik. Inilah dia petua dia. Baik. Tolong dengar baik-baik. Jika anda masak benda yang panas-panas, minyak panas ke, air panas ke, tolong air atau minyak itu jangan dibuang ke dalam longkang ataupun lubang. Jangan diciwah dalam keadaan panas. Kalau anda buang ataupun tuang dalam keadaan yang panas, kemungkinan besar tempat yang kamu buang longkang, tempat-tempat yang busuk macam tu adalah tempat duduknya jin kafir ataupun jin-jin yang khusus, panggil jin liar. Kalau jin tu duduk kat sana, kamu buang, kemungkinan besar jin tu terkesan dan boleh mati. Mungkin anak dia meninggal, anak dia mati, ataupun dia sakit. Dan kemungkinan besar kamu untuk disihir ataupun kena jin sihir ataupun disihir oleh jin tu adalah sangat tinggi. Pertama. Kedua adalah petuanya adalah tolong jangan, hati-hati, tolong jangan jangan celupar mulut ketika kamu berada di kedai. Contohnya kamu rasa kamu bercakap kurang sopan. Contohnya kamu cakap, orang Kelantan kata cakap besar. Contohnya, jin ni aku tak takut lah apalah semua. Ataupun kamu bersembang seperti kamu ni panggil apa? Angkat dirilah, bercakap besar orang Kelantan kata. Boleh? Hati-hati. Sebab kemungkinan kamu akan diuji dengan jin yang ada di situ. Sebab jin ni nampak kamu dan kamu tak nampak dia. Boleh? Beradab, dengan kata lain beradab dengan sekitar, dengan alam, sama ada zahir atau batin, alam roh, alam gaib ataupun alam nyata.
Yang kedua adalah kalau kamu peniaga juga, okey, dengar baik-baik. Kalau kamu nak masak, minta tolong pakai penutup kepala. Itu adalah sunnah. InsyaAllah selama mana kamu mengamalkan pakai penutup kepala ketika kamu memasak, InsyaAllah makanan kamu akan berkat satu, InsyaAllah. Dan makanan tu juga akan menjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak kotor daripada ludahan-ludahan ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ain pandangan jin. Dengar baik-baik. Okey, baik. Pastikan di dapur itu bersih dan jangan biarkan sampah berada di dapur lama ataupun di tempat tu lama. Contohnya kamu goreng kuih tiaw. So kamu buanglah udang-udang tu punya udang-udang punya perut ke apa kat situ, tapi kamu biarkan malam tu kat situ. Esok baru kamu buang. Tak, sampah malam tu juga kena clear, ataupun pinggan mangkuk malam tu juga kena clear. Jangan bagi simpan lama-lama. Kalau tak, nanti jin tu mungkin akan bersarang kat situ, akan jadikan tempat tu sebagai tempat dia. Dengar baik-baik. Ini perlu hadam. Okey, seterusnya adalah kalau kedai kamu, hati-hati. Kalau kamu sebagai customer, kamu masuk kedai tu, okey, hati-hati dengan makanan-makanan yang ada pelaris. Pelaris ada banyak jenis. Okey. Antara pelarisnya adalah dia gantung sesuatu di dapur dia, dan ada satu jenis jin ni dia akan ludahkan air liur dia ke dalam makanan tu, dan menjadikan makanan tu lazat dimakan di kedai itu sahaja. Siapa pernah terkena? Kalau makan kat kedai tu rasa sedap, tapi bawa balik rumah bungkus jadi tak sedap. Siapa pernah terkena tolong komen saya pernah. Kalau makan kat kedai dia jadi sedap, balik rumah jadi tak sedap. Siapa pernah tolong komen saya pernah. Ataupun makanan di kedai dia jadi tiba-tiba, okey, ini ustaz cerita mengenai pelaris dulu. Sihir pelaris nama dia. Kedai dia jadi akan jadi sedap makanan sebab kat kedai dia sahaja jin tu ada. Okey. Yang ni kalau terkena kepada mereka yang baca doa ketika nak makan, yang ni bismillah 5, makanan tu akan jadi racun. Tu dia. Makanan tu kamu akan tengok sendiri. Bila kamu makan, kamu akan jadi sakit perut. Walaupun sedap di mulut, tapi masuk dalam perut akan jadi cerit-berit ataupun sakit perut. Okey, faham Ini ustaz cerita ni mengenai sihir pelaris dulu. Yang kedai, berkaitan dengan kedai saja hari ni. Okey, seterusnya adalah kemungkinan tuang kedai tu menggunakan pakaian dalam dia ataupun benda-benda dalam. Ini adalah antara sihir juga, nak menjadikan orang yang makan tu teringat nak datang selalu kedai tu. Ini banyak yang terkena. Okey, siapa dulu pernah dengar pakaian dalam ada dalam kari, dalam gulai semua? Siapa pernah dengar tolong komen. Saya pernah dengar. Okey, itu adalah sihir pelaris. Dia letak dalam tu. Orang Thailand kebanyakan guna kaedah ini. Faham Kalau faham tolong komen faham. Yang ni kena hati-hati juga. Caranya bila kamu marinya makanan tu, baca bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tiup pada makanan tu dengan kaedah putaran lawan arah jam. Kalau makanan tu ada something, kamu akan nampak sendiri tiba-tiba makanan tu akan jadi kotor ataupun berbau bangkai. Itu menandakan makanan itu ada sihir pelaris. Okay. Bau bangkai tu sebenarnya bau muntah jin dalam tu. Na'udzubillah min zalik. Ustaz pun pernah terkena. Ustaz baca-baca tengok makanan tu tak sedap. Ada pun ada something dalam tu. Baik. Okey, seterusnya lah tips untuk yang berniaga tepi jalan. Jangan memilih tempat itu di tanah-tanah orang, ataupun tanah tu mungkin tanah pusaka, ataupun tanah tu mungkin tanah kubur Cina, ataupun tanah tu adalah tanah tempat orang buat maksiat. Jangan pilih di tanah itu. Pilih tanah-tanah yang baik. Kenapa tak boleh? Kalau tanah itu tanah pusaka, kemungkinan ada jin yang menjaga tanah tu dan menyebabkan kamu diganggu. Dia halaunya kamu daripada masuk di kawasan dia. Kedua, kalau tanah itu tanah tempat yang bermaksiat, tanah itu akan jadi panas. Bila kamu berniaga kat situ, kamu rasa tak sedap. Jadi rasa macam tak keruan. Kenapa? Sebab bila kamu baca something, kamu akan jadi makin panas. Sebab tanah di situ adalah tanah tempat bermaksiat. Selalunya tempat jin akan duduk kat situ. Seterusnya, jangan berniaga di simpang jalan. Contoh cabang 4, kamu duduk kat bucu cabang ni. Sebab apa? Selalunya tempat persimpangan ni selalunya laluan jin dan manusia. Laluan jin dan manusia. Dengar baik-baik. Kalau boleh, kalau simpan kat sini, kat sini sikit lah, belakang sikit. Jangan kat simpan jalan. Hati-hati Boleh.
Okey, seterusnya adalah dengan baik-baik. Tip ni Ustaz sekali saja Ustaz jalan. Siapa tak share rugi. Siapa dah share saja Ustaz akan ijazahkan amalan untuk kamu buka kedai. Okey, Ustaz akan ijazahkan amalan untuk kamu buka kedai pagi-pagi, insya-Allah. Bila mana kamu baca tu, insya-Allah kalau ada benda tak baik, insya-Allah benda tu akan menjauh dan kedai kamu akan selamat dan insya-Allah laris itu pasti. Tu dia. Boleh. Okey, seterusnya adalah tips-tipsnya nak bagi kedai kamu terhindar pada gangguan. Okey, kalau ada kasturi syifa, spray kasturi syifa, spray lah. Spray dalam kedai setiap kali nak buka kedai ataupun nak balik daripada kedai, spray dalam kedai. Tak apa. Atau pasang bukhur, wangian ni. Wangian-wangian macam ni insya-Allah jin kafir tak suka. Okey. Pasang-pasang wangian, biar wangi kedai kita. Jangan bau kari je kedai, biar bau wangi. Okey. Kalau kat kedai, dengar baik-baik. Kedai burger ke, kedai makanan ke, tolong Ustaz nasihat baik-baik. Banyak kat Malaysia ni Ustaz dengar kat kedai mereka duk pasang lagu India lah, lagu rock and roll lah semua, lagu tak penting, lagu lara semua. Sebab benda tu akan menjadikan makanan tu sebagai makanan tu akan jadi tak baik, akan jadi kotor kalau dengar lagu kotor. Boleh? Dengar lagu lara, makanan tu akan jadi tak berkat. Kalau boleh pasanglah radio Aikim ke, dengan ceramah ke apa ke, qasidah ke, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Tenang kan dengan selawat? Selawat, pasang selawat, jangan pasang lagu India, Tamil lah, Tamil Nadu lah pasang, subhanallah. Saya ada buah Mekah sangat wangi, betul Anis Ahmad. Pewangi ni boleh dapat kedai arak ataupun kedai-kedai yang tertentu yang menjual barangan sunnah. Okey, faham Kalau faham tolong komen faham. Okey. Seterusnya nak bagi kita nak bagi kedai kita ni tak diganggu jin adalah baik. Kalau nak buka kedai ada bacaan-bacaan yang kamu kena baca. Ni Ustaz akan bagi tahu. Insya-Allah Ustaz nak bagi tahu sebelum Zuhur. Ustaz akan nak berhenti dah ni, insya-Allah. Ustaz nak berhenti dah daripada live ni. Ustaz nak share sikit je. Okey. Satu lagi ingat, yang paling utama adalah ketika memasak jangan buang air panas terus ke dalam sinki. Jangan buang terus air panas ke dalam sinki. Sebab dalam sinki ataupun lubang-lubang tertentu adalah tempat bersarangnya bangsa jin. Faham ke? Sangat faham? Kalau faham tolong komen faham. Boleh? Kasturi ni nak dapat kat mana? Nak dapat dekat Maidin ke, dekat My Town ke, dekat kaki lima ke, tak kisah. Janji itu adalah kasturi. Nak jadikan kasturi syifa, kamu baca sikitlah doa, InsyaAllah jadi kasturi syifa. Saya nak beli dengan Ustaz, boleh dapat dekat stokis Ustaz. Okey, nak beli dengan Ustaz, boleh dapat dekat stokis Ustaz ataupun ejen-ejen yang berdaftar dengan kami. Sekejap Ustaz letak link dulu kat bawah. Boleh hubungi stokis kalau nak dapat kasturi ataupun bahan-bahan rawatan. Tak ada masalah. Ustaz tak suruh kamu beli yang kami pun, tapi Ustaz ajar kamu macam mana nak bagi kedai kita negatif energi terkeluar. Ataupun kamu ambil garam. Okey, garam ataupun lada hitam dicampur dengan garam. Satu genggam lada hitam, satu genggam 7 genggam garam. Okey, baca ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram sebanyak 70 kali, maka kamu taburlah setiap penjuru kedai tu. Ya zal jalali wal ikram sebanyak 70 kali lada hitam bercampur dengan garam kasar. Siapa nak terima amalan ni tolong komen saya terima, pastikan share dahulu. Baik. Okey. Seterusnya adalah bila kamu nak buka kedai, kalau boleh baca selawat. Paling-paling kurang bacalah 7 kali selawat biasa. Dengan ya Allah aku buka kedai aku dengan berkat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun nak lagi best baca selawat Nuril Anwar ataupun selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Kepada peniaga-peniaga di luar sana,
Ustaz ijazahkan selawat ni sekali, insya-Allah buka kedai baca 7 kali selawat ni subhanallah, ataupun baca 24 jam dalam kedai, insya-Allah kedai kamu akan bebas daripada gangguan. Jikalau kamu baca selawat ni dalam kedai kamu, tiba-tiba kedai kamu panas ataupun ada something yang misteri berlaku, kamu kena cepat-cepat berpindah daripada kedai itu. Satu lagi amalan, kamu nak masuk kedai, tarik nafas, masuk pintu kedai. Okey, pintu kedai, duduk di pintu kedai. Baca apa? Tarik nafas, baca bismillah 5. Okey, buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Okey, Ustaz tunjuk Okey, buat tangan macam ni. Okey, kamu masuk kat pintu kedai kamu, buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Okey, diberi isyarat kamu buat macam ni kat kedai kamu. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahikafi, bismillahimuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okey, kamu isyarat kepada kedai kamu tu, minta perlindungan daripada kejahatan manusia dan jin. Ataupun kamu bacalah wirid sekarang doa yang last kali tu. Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal wuhusi wa ghairihim min sa'iri makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas faradur nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa ubikuhum minar rijli ila ra'sila fi syahli yaqta' wala fi jabal itla' bi mi'ati alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, siapa nak beramai tolong komen saya terima ijazah ataupun qabil tu ijazah, dan yang share video ni sahaja dapat kebenaran untuk mengamalkan dia daripada ijazah daripada saya sendiri dan terus kepada anda semua insya-Allah. Yang tengok recording pun Ustaz ijazahkan sekali insya-Allah. Pastikan share video ni. Nak dapat bahan rawatan boleh rujuk stokis kat bawah ataupun terus ke Shopee kami, Pusat Rawatan Al-Idrus di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.